Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, kes berkaitan tentang isu Abang Sabri Yunus dan juga Angeline Tan masih lagi hangat diperkatakan oleh netizen apabila ustaz-ustaz yang tidak bertanggungjawab memberikan pelbagai kenyataan-kenyataan yang bersifat provokatif, antaranya sifat yang cukup-cukup tidak bagus, mendakwa perkahwinan mereka itu dianggap sebagai zina dan seumpama dengannya. Pun begitu, hari ini kita nak dengar penjelasan daripada Dr. Zami, tapi saya juga tertarik dengan satu kenyataan yang saya dengan isteri duk fikir banyak. Kita kata ini satu kenyataan cukup-cukup bagus daripada puan isteri Sabri Yunus, iaitu Angeline Tan. Kita tengok apa yang beliau sebut. Bagi Angeline ialah kita ada dua orang wali yang sah. Jadi kalau wali sah kata sah, salah. Dia bukan wali sah kita. Jadi apa yang dia cakap tak sah. Dan juga bagi Angeline seorang yang baru masuk Islam, Angeline bukan faham sangat hukum kan. Jadi dia orang yang belajar tinggi, dia lebih faham kalau fitnah macam ni apa hukum dia. Jadi antara dia dengan Allah. Cantik kenyataan daripada Angeline Tan berkaitan tentang isu ni, iaitu kalau dah wali kata sah, sah lah. Ini semua orang boleh faham dan kita dah sebut dah sebelum ni. Itu Datuk Mufti. Datuk Mufti yang kahwinkan Angeline Tan dan juga Sabri Yunus. Bila Datuk Mufti kahwinkan dan dia bertanggungjawab dalam isu pernikahan, perceraian dan juga rujuk di negeri Perlis, dan dia kahwinkan Angeline Tan dan juga Sabri Yunus, settle masalah. Yang duk pergi pening pasal apa? Tak payah nak pergi pening-pening lagi dah. Sebab yang sebut itu adalah wali yang sah, mufti yang sah, dilantik secara sah dan terhormat. Jadi tak payah pening-pening. Saya ingat majoriti manusia tak pening pun dalam bab ni. Mungkin ada satu dua orang saja yang mungkin dia buat provokatif dengan tujuan-tujuan tertentu. Sahabat-sahabat, kita tengok kenyataan daripada Dr. Rozami yang mana dia mengkritik kenyataan daripada Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Seperti mana yang saya janjikan pada hari semalam, yang saya akan lakukan sedikit review kepada video yang telah dikeluarkan oleh Ustaz Nuruddin Banjari, yang merupakan ustaz daripada Indonesia, daripada Seberang, yang tiba-tiba masuk campur dalam urusan ulil amri di negeri Perlis ini. Tiba-tiba masuk campur. Bagi saya sepatutnya dia sedari inilah. Terutamanya benda ini memang termasuk dalam khilaf yang muktabar. Patutnya dia bukan waliul amr, dia bukan pemimpin, dia bukan pemerintah. Diam saja cukup, kerana hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukuman yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu pemutus khilaf. Seperti mana yang kita tahu, Mufti Negeri Perlis adalah otoriti agama yang merupakan waliul amr bagi Negeri Perlis, kerana urusan agama itu di bawah negeri, di bawah bidang kuasa negeri di Malaysia. Mungkin beliau orang Indonesia, jadi beliau tak faham lah berkenaan dengan isu ni, dan nasihat saya lebih baik beliau tengok urusan di Indonesia sana yang lebih memerlukan kepada kepakaran beliau. Dalam video yang kedua ni, saya melihat, anggapan saya lah, bila saya menonton video ini, saya melihat seperti beliau nak melakukan damage control, kerana banyak orang telah mengecam beliau, media-media juga telah pick up isu ni, dan kebanyakan komen-komen yang berada di media sosial itu lebih memihak kepada Abang Sabri Yunus kita. Maka datang video yang kedua, kerana video yang pertama itu memang jelas beliau menyatakan pernikahan itu tidak sah. Bahkan nama saya disebut, nama mufti disebut, untuk kami memperbetulkan semula akad tersebut, dan dikaitkan pula dengan perkataan zina. Berarti Datuk Mufti tolong dibetulkan, kalau tidak, sejak daripada malam mereka berhubungan itu adalah zina. Ini merupakan satu tuduhan yang sangat berat, satu kebiadaban dan keceluparan mulut seorang ustaz yang bernama Nuruddin Banjari. Baik, video yang kedua ni, beliau ada menyatakan tentang apa yang beliau sebutkan itu bukan daripada beliau sebenarnya, bukan daripada beliau semata-mata, tetapi adalah daripada jutaan ulama Syafi'iyah yang mengatakan tidak sah apabila akad itu tidak disebutkan saya terima akan nikahnya ataupun saya terima nikahnya. Tidak memadai hanya saya terima sahaja. Jadi saya ingin sebut, kalau dalam masalah itu ada jutaan ulama Syafi'iyah, bagaimana pula dengan jutaan 3 mazhab yang lain? Saya tidak ada masalah untuk beliau bertaklid dengan mazhab Syafi'i ataupun mana-mana negeri yang nak memakai mazhab Syafi'i dalam isu nikah kahwin. Tak ada masalah langsung. Tetapi untuk menafikan keberadaan 3 mazhab ini, seolah-olah pandangan ini adalah pandangan yang membiarkan zina, yang membiarkan satu perhubungan yang sama dengan zina, ini keceluparan yang perlu untuk kita bantah bersama. Isu ni bukan isu dia aswaja,
ataupun saya digelar Wahabi ataupun sebagainya, isu ni adalah isu kebiadaban. Satu orang menggunakan bahasa kaitan zina terhadap satu akad yang telah dinilai sah kalau menggunakan neraca majoriti ulama. Ini sebenarnya. Yang kedua, dalam video yang kedua ini beliau cuba untuk menafikan, kononnya beliau menuduh perhubungan itu kalau tidak dibetulkan dengan lafaz qabul, ijab dan qabul itu kalau tak dibetulkan maka akan menjadi zina. Beliau mengatakan saya tidak mengatakan zina, saya mengatakan sama dengan zina. Bagi saya ini satu penipuan, jelas merupakan penipuan. Dengar balik video anda wahai ustaz, jangan menipu. Sebab itu Buya Hamka ada mengatakan kalau nak jadi penipu jangan jadi pelupa. Saya ingatkan kerana mungkin ustaz lupa apa yang ustaz sebut pada video yang pertama. Pada minit yang kelima 43 saat video yang disebarkan di satu page, ustaz ada mengatakan bererti Datuk Mufti tolong dibetulkan. Kalau tidak, sejak daripada malam mereka berhubungan itu adalah zina. Ini yang disebut oleh ustaz dalam video pertama, ya. Bererti Datuk Mufti tolong dibetulkan. Kalau tidak, sejak daripada malam mereka berhubungan itu adalah zina. Jadi ini merupakan satu tuduhan yang sangat berat, dan bukan saya saja yang dengar. Abang Sabri Yunus juga sebagai orang yang terlibat dalam masalah ini juga telah menulis dalam isu ni. Beliau juga memahami itu adalah satu tuduhan. Jadi sebab itu Ustaz Nuruddin jangan menipu. Okey, berkaitan dengan isu yang ketiga, beliau cuba bangkitkan tentang isu taklid. Beliau mengatakan kalau nak taklid orang awam, nak taklid kepada mazhab majoriti ulama tak ada masalah. Tapi Rora dengan Mazhar ini seolah-olah macam tidak boleh bertaklid dengan mazhab majoriti. Saya ingat beliau ni ada masalah rasanya dengan kami berdua. Adakah beliau ada masalah dengan kami berdua sehingga kami tidak boleh bertaklid dengan mana-mana mazhab? Sedangkan bertaklid dengan satu mazhab semata-mata bukanlah satu kewajipan. Kita boleh bertaklid dengan beberapa pandangan. Bahkan hari ini pun berlaku. Bukan kata di Perlis, pergi ke perbankan Islam, pergi ke mana-mana negeri, dalam enactment pun sudah ada berlakunya perpindahan antara mazhab ke mazhab. Bahkan dalam jual beli sendiri, masyarakat kita pun sudah menggunakan baik mu'atah, baik ataupun jual beli yang tidak disebut saya beli, saya jual secara lafaz, kerana mereka membeli menggunakan online, mereka membeli menggunakan vending machine. Adakah itu menepati mazhab Syafi'i? Bukan dalam keadaan darurat pun, kadang-kadang dalam keadaan tidak darurat pun orang sudah mula untuk mengambil beberapa mazhab dalam beberapa isu. Jadi janganlah, tolonglah please, jangan nak mengalihkan isu kononnya kami tidak layak bertaklid dengan mazhab majoriti dalam masalah ini. Kemudian dia buat pandai pula. Dia kata mufti tidak menjelaskan sebelum akad. Ni dia tahu pada mana ni. Jangan menuduh benda yang awak tak tahu. Awak bukan ada di surau tu. Sebelum daripada pernikahan berlaku, mufti telah pun panggil kami saksi, panggil pengantin, menjelaskan tentang isu pendirian di Perlis, bagaimana rukun dan akadnya, bagaimana syaratnya. Jadi tolong jangan buat palatau. Wahai ustaz, jangan buat palatau. Jangan menuduh benda yang awak tak tahu. Jangan melakukan fitnah seolah-olah kami tidak memberikan penjelasan. Penjelasan telah diberikan, maka ia telah difahami oleh pengantin. So, jangan buat pandai, jangan menuduh orang tanpa bukti. Baik. Kemudian, Ustaz Nuruddin ni tak cukup hanya sekadar dia berbohong dalam video yang keduanya dengan mengelak diri kononnya dia tidak mengatakan zina, hanya mengatakan sama dengan zina. Saya telah buktikan dalam video yang pertama memang jelas beliau mengaitkan dengan zina dengan mengatakan itu adalah zina. Baik, beliau juga cuba memfitnah kami, memfitnah saya, memfitnah mufti, memfitnah aliran Perlis dengan mengatakan kami membida'ahkan kunut. Wahai ustaz, tolong tunjuk satu bukti yang saya ataupun mufti Perlis membida'ahkan kunut. Tak kiralah kunut subuh ke, kunut witir. Tolong beri satu video yang mengatakan bid'ah. Kami berpendirian bid'ah. Demi Allah, saya tidak pernah mengatakan isu ini bid'ah. Walaupun ada riwayat-riwayat daripada sebahagian ulama, riwayat daripada sebahagian sahabat pun dalam kitab-kitab fiqh yang menyebutkan demikian, tetapi kami sentiasa mengajar anak-anak murid kami, pengikut-pengikut kami untuk menghormati pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam bab kunut ni. Jadi jangan berbohong, jangan memfitnah, jangan menuduh orang tanpa bukti. Kemudian berkenaan dengan talqin juga beliau mengatakan kami kononnya membid'ahkan. Pertama sekali, bacalah banyak sikit. Saya tak kata saya banyak membaca, tapi saya agak kecewa apabila seorang ustaz, seorang yang mengajar, menghamburkan kata-kata yang tidak benar, seolah-olah kami yang membid'ahkan, seolah-olah tidak ada ulama sebelum ini yang membid'ahkan. Saya ingin bawakan bukti kepada kita semua agar kita tengok sama-sama. Ini kitab yang saya nukilkan daripada ulama mazhab Syafi'i sendiri, iaitu kitab dia bertajuk Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, karya Ibn Hajar Al-Haytami, yang mana dalam kitab ni pada berbicara tentang isu talqin ni, cuba tengok dia kata wa talqin aktsarul ulama ala annahu bid'ah wa in kana al-asah indana khilafahu limaji'il hadisi bihi wad-dha'if yu'malu bihi fil fadail. Ibn Hajar Haytami, seorang ulama mazhab Syafi'i, tokoh besar mazhab Syafi'i, mengatakan
mengatakan talqin itu kebanyakan ulama mengatakan ia bid'ah. Walaupun di sisi kita, yang di sisi ulama mazhab Syafi'i, pandangan yang lebih sahih ialah tak bid'ah kerana datangnya hadis dalam masalah ni dan hadis dhaif diamalkan. Maksudnya kalau ada di kalangan pengikut ataupun ahli ilmu zaman ni yang mengatakan talqin tu bid'ah, dia bukan buat pandangan dia sendiri. Dia mengikut kebanyakan ulama menurut Haytami. Walaupun mazhab Syafi'i berbeza dengan kebanyakan ulama, tetapi pandangan yang mengatakan bid'ah itu bukan pandangan yang sesat. Itu adalah pandangan yang telah diiktiraf, yang telah muktabar dalam kitab-kitab fiqh. Dan pandangan ni juga dinukilkan dalam mazhab Syafi'i, menunjukkan walaupun Imam Syafi'i tak setuju, walaupun mazhab Syafi'i tidak bersetuju, tetapi ada dinukilkan. Okey, kemudian saya bawakan juga daripada kitab Hasyiah Bujairami. Okey, dalam kitab ni disebutkan, dia kata apa? Walihada, ni dalam kitab mazhab Syafi'i, walihada zahaba jumhurul ummah ila anna talqin bid'ah. Ni kitab mazhab Syafi'i ni. Oleh kerana itulah majoriti umat mengatakan talqin itu bid'ah. Dan Iz bin Abdissalam juga di antara ulama yang tidak bersetuju dengan hadis talqin, dengan mengatakan tidak sahih. Ini dinukilkan dalam kitab-kitab mazhab al-Imam Syafi'i. Jadi dalam isu ni saya nak sebutkan, kalau ada orang yang berpegang kepada talqin selepas menguburkan mayat itu adalah bid'ah, dia bukan pegang pada pendapat yang sesat, dia berpegang kepada pendapat yang muktabar di dalam Islam. Jadi dalam isu ni tak ada masalah siapa nak pegang ia sunnah buat, siapa yang nak pegang ia bid'ah tak perlu buat. Jadi tak perlu nak menerakakan orang. Yang diterasa sangat ni pasal apa? Kemudian beliau juga memfitnah kami seolah-olah macam kami membid'ahkan maulid. Saya nak sebut, tolong tunjukkan bukti di mana kami di Perlis ni membid'ahkan maulid. Kami cuma mengatakan maulid ini, sambutan maulid ini tidak ada di zaman Nabi SAW, tidak ada di zaman sahabat. Ia muncul di zaman terkemudian. Ulama yang tidak bersetuju dengan maulid ni, ulama ahli sunnah juga. Al-Imam Al-Fakihani beraliran Maliki di antara orang yang tidak bersetuju dengan maulid. Al-Imam Syatibi juga di antara ulama yang tidak bersetuju dengan maulid. Saya tak ada masalah dengan sambutan maulid ni, tetapi nak mengatakan orang yang berpegang dengan maulid ni bid'ah, kena tengok baliklah. Bukan pandangan Saudi, bukan pandangan Perlis. Ia adalah pandangan yang telah dikeluarkan oleh ulama zaman dulu lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini salah satu daripada fitnah yang dilemparkan kepada kami di Perlis. Kemudian disebutkan tentang orang Mesir. Walaupun orang Mesir ni bermazhab Hanafi, tapi bila menikah mereka sebut qabiltu nikahaha. Come on lah Ustaz. Amalan orang awam tidak boleh menjadi hujah. Amalan orang ramai tidak boleh menjadi hujah untuk membetulkan ataupun membatalkan amalan yang lain. Cuba rujuklah kitab Hanafi, rujuklah kitab Maliki, rujuklah kitab Hambali untuk mengetahui pendirian mazhab ini dalam isu ni. Bukan tengok amalan orang, bukan tengok amalan orang yang mungkin tahu, mungkin tak tahu. Jadi dah tak ada hujah sangat ke nak menolak pandangan kami ni, nak menolak apa yang kami lakukan ni? Ini hujah orang yang ketandusan, ataupun kita kata dakwaan orang yang ketandusan hujah. Yang paling kelakar tuan-tuan dan puan-puan, ni yang paling akhir saya tergelak besar bila saya dengar yang ni. Beliau mengatakan pernikahan tu tak sah. Sebab apa? Tidak menyebutkan saya terima nikah, saya terima nikahnya, ataupun saya terima nikah fulanah nama Angeline dan sebagainya. Tak sah menurut mazhab Syafi'i. Kami kata ia sah menurut 3 mazhab. Dia pertahan. Ustaz Nuruddin ni pertahan, kata tak sah mengikut jutaan mazhab Syafi'i disebut tadi. Kemudian diberikan solusi. Apa solusinya? Solusinya kena taklid mazhab Hanafi. Angeline boleh ijab, boleh menyebutkan ijab, tawarkan pernikahan kepada Sabri, kemudian Sabri terima. Dalam lafaz yang Ustaz Nuruddin ni sebut, dalam lafaz tu juga tak disebutkan perkataan nikah. Tak disebutkan perkataan nikah tu, tak ada pun dalam lafaz tu. Boleh tengok dalam video kedua, tak ada. Jadi dia lawan Perlis kerana tak sebut perkataan nikah. Aku terima nikahnya tu tak disebut. Nikahnya tak disebut. Hanya aku terima sahaja. Dia kata tak sah. Tapi dalam contoh yang diberi dalam cadangan dia, lafaz nikah pun tak disebut. Lafaz nikah tak disebut. Jadi kita tengok kenyataan Syekh Nuruddin. Jadi mudah, solusi yang paling mudah ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, perempuan boleh mengawinkan diri pribadi sendiri dengan Cik Sabri. Jadi si pengantin perempuan detik ini juga boleh. Ini rekaman atau live. Jadi detik ini juga boleh. Cik Sabri Yunus, aku nikahkan diri aku kepada Cik Sabri dengan mas kawin seuntai cincin. Jadi kata Cik Sabri, saya terima akad kamu dengan mas kawin yang disebutkan. Ada 2 orang saksi, selesai masalah. Kita tutup pembukuan. Tak sebut juga, tak sebut perkataan nikah tu, tak ada sebut. Kita ulang sekali lagi. Jadi mudah, solusi yang paling mudah ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, perempuan boleh mengawinkan diri pribadi sendiri dengan Cik Sabri. Jadi si pengantin perempuan detik ini juga boleh. Ini rekaman atau live. Jadi detik ini juga boleh. Cik Sabri Yunus, aku nikahkan diri aku kepada Cik Sabri dengan mas kawin seuntai cincin. Jadi kata Cik Sabri, saya terima akad kamu dengan mas kawin yang disebutkan. Ada 2 orang saksi, selesai masalah. Kita tutup pembukuan.
Okey, tadi itu kenyataan Syahnuddin. Kita sambung balik kenyataan daripada Dr. Zaimi. Kembali kepada asal yang sama. Jadi untuk apa diulang? Itu yang pertama. Yang kedua, punyalah dia hentam Sabri Yunus, dia hentam saya, dia hentam Mufti. Kononnya kalau tak dibetulkan perhubungan itu adalah zina kerana tak mengikut mazhab Syafi'i. Kemudian disuruh taklid pula menggunakan mazhab Hanafi untuk membetulkan balik akad tu. Sedangkan mengikut Hanafi, akad yang dilakukan awal tadi telah sah. Buat apa nak diulang ikut mazhab Hanafi? Ikut mazhab Hanafi dah sah dah. Jadi tolonglah. Ini merupakan satu, bagi saya lah, merupakan satu kebodohan daripada perkara yang kita tak boleh terima. Ini merupakan satu perkara yang langsung kita tak boleh terima. Kelakar. Sebab apa? Tak sah mengikut mazhab Syafi'i, tapi nak repair ikut mazhab Hanafi. Sedangkan kalau ikut mazhab Hanafi memang sah daripada awal lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, inilah komentar saya. Bagi saya lah, apa yang disebutkan oleh Ustaz Nuruddin ini merupakan satu dakwaan orang yang kata tentusan hujah, yang tidak mahu menerima kebenaran yang telah terbentang di depan mata. Wallahu a'lam. Moga Allah Taala rahmati kita semua. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Okey, alhamdulillah kita dah tuntun kenyataan daripada Dr. Zaimi. Panjang lebar dia sebut. Saya pun sebenarnya ada sedikit nak berikan ulasan berkaitan tentang isu hujung yang disebutkan oleh Dr. Zaimi, yang telah disebutkan oleh Syekh Nuruddin, yang mana dia minta Angelin Tan kahwin dengan cara Abu Hanifah. Maksudnya dia mulakan akad balik dengan cara Abu Hanifah tanpa wujudnya wali. Yang ada cuma dia jadi wali dia sendiri dan ada dua saksi, boleh dah kahwin. Yang tu saya akan berikan reaction sendiri, sebab ni mungkin bahaya jugalah. Nanti budak-budak kita tak faham, akhirnya dia orang buat sendiri, nak salah kat siapa? Takkan nak salah Syekh Nuruddin pula. Nanti kita akan berikan sedikit ulasan. Wallahu ta'ala, saya harap kita dapat sedikit manfaat ilmu daripada isu ni. Saya juga berharap kita semua sentiasa mempertahankan ilmu, sentiasa meningkatkan ilmu, memperbanyakkan ilmu dan memahami apa yang ilmu kita belajar. Jangan kita sekali-kali sekadar baca banyak, belajar banyak tapi tak faham tentang apa yang Tok Guru kita sebutkan. Terima kasih banyak. Dapatkan buku Fiqh Syafi'i, Mazhab Syafi'i, Fiqh Manhaji Mazhab Syafi'i, kita dah terjemahkan tapi dalam bentuk PDF. Download hari ini juga. Link saya letakkan di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.